Relax bro. Okey, kembali kita ke podcast Relax Bro. Jangan lupa follow kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Follow kami, share dan juga like. Dan saya perasan dok, kita sekarang ni di TikTok ni, sebab kita ni banyak orang kata perbincangan di TikTok. Ya. Dan saya rasa kita dah kena mula tengok dekat TikTok ni ada banyak communication di antara pendengar dengan kita. Kita kena respon lah. Kita dah boleh kena respon lah. Ada yang tanya dok macam kurang Islamik pun ada. Kan? makin santai dan lebih bro. Jadi terima kasih kepada mereka-mereka yang menonton kami, yang mendengar kami, yang share dan juga meninggalkan komen-komen di ruangan komen. Kami sangat-sangat menghargai sokongan dan juga dukungan daripada semua pendengar dan penonton. Topik kita yang seterusnya ni pelik juga ni dok. Tak, tapi satu je sebut tadi. Oh, Sebelum masuk kat topik yang pelik ni. apa dia? Saya dah terbaca satu komen. Ada baca juga? Ada baca juga? Baca. Pasal saya pakai cap. Dia orang kata, dia macam cap priest. Ya, ada satu. Betul tak? Kalau you pakai topi, I cannot go. tak. You pakai topi, you pakai baju oren. Bagi Oh, juri. memang macam Caprice. Caprice, eh? Macam Caprice. Cap, sorry cap. So Caprice dah ada saingan lah. You ada saingan lah. You ada saingan dah Caprice. Okay, kita ke Okay. topik yang pelik minggu ini. Bukan topik hangat, topik pelik. Pelik. Topik pelik minggu ni. Satu-satunya manusia yang saya rasa kita semua tahu dia kaya. Satu-satunya manusia orang Melayu yang kita tahu dia memang hebat dia punya pencapaian dia dalam dunia korporat dan pernah menjadi Menteri Kabinet. Akhirnya disentuh juga oleh pihak berkuasa. Ini kita nak sebut tentang isu Menara Ilham yang asetnya disita oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, yang mana Menara Ilham ni adalah satu bangunan dari bentuk ikonik ni, terletak dekat Jalan Binjai. Kalau dulu siapa perasan di LRT Ampang Park, belakang tu ada satu menara yang sangat cantik, warna hitam dok. Saya selalu lalu situ, kadang-kadang minum kat situ. Saya ingat saya laluan jalan ke hotel Intercon. Intercon. Menara tu kat situ. Dan juga dikatakan menara setinggi 60 tingkat ni dimiliki oleh keluarga Tun Daim Zainuddin. Dibina dengan anggaran kos lebih kurang 2.7 bilion. Oh, ni yang unik. 2.7 bilion dan disita pada 18 Disember 2023. Kenapa disita ni adalah sebab beliau dikaitkan dengan I think dia bermula dengan pendedahan nama dia dalam Pandora Papers. Pandora Papers ni saya rasa awal tahun hari Awal tahun itu. Yang akhirnya another orang kata another known secret, open secret yang no one talk about it. Semua buat bodoh. Okay, dia sebut nama Tun Daim, betul bising betul. Senyap. Ini pendedahan skandal corporate dalam Pandora Papers. Tapi akhirnya disiasat berkaitan dengan pendedahan Pandora Paper yang melibatkan transaksi 2.3 bilion pada November 1997 yang membabitkan Renung Berhad dengan UEM. Ini walaupun Tun Daim menafikan, siasatan pun tengah berjalan. Kita serah pada pihak yang berwajib. Sekiranya ada bukti kukuh yang boleh menyabitkan kesalahan, dan kita serahkan kepada pihak mahkamah untuk menentukannya. Dan jika tidak, baguslah untuk Tun Daim dan family. Cumanya dok, nampak macam ada yang tak kena lah dok. Saya macam ni je lah. Isu ni saya pun tak nak kita pergi terlalu teknikal sangat sebab masih dalam siasatan. Betul. Dan lebih-lebih lagi kita tak naklah terlibat dalam membuat tuduhan dan spekulasi kepada orang. Seperti mana kita pun tak mahu orang spekulit kita. Nah, betul lah. Jangan Kita pun tak spekulate. suka. Tak perlu nak spekulit. Kita bersangka baik. Kita doa-doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keadilan kepada beliau dan berikan keadilan kepada negara sekiranya ada berlaku korupsi, berikan keadilan kepada negara. Betul. Okey. Dan berikan keadilan kepada rakyat secara umumnya. Cuma satu benda kita nak pergi bab ni saya rasa biarlah mahkamah buat keputusan. Biarlah pihak berkuasa laksanakan tugas dan tanggungjawabnya, yang mana mereka rasakan perlu, buatlah. Mengikut lunas undang-undang. Mengikut undang-undang dan adil. Okey, adil itu yang paling penting sekali.
Kerana sebelum tu adil tu saya susah sebenarnya kita nak capai level adil tu pasal persepsi masyarakat ni akhirnya dia dah berubah-ubah sebab banyak perkara yang berlaku sebelum ni dok yang melibatkan orang politik kalau dalam kitab berkaitan dengan adabul mufti wal mustafti. Okey, adab seorang mufti dan pemberi fatwa. Okey. Yang dikaitkan juga dengan adab seorang qadi al-qudah qadi. Kalau siapa mengaji dalam penulisan ni, kitab-kitab ni, etik dia, orang yang nak jatuhkan hukum ni, kalau dia lapar, dia tak boleh jatuhkan hukum. Ini fiqh Islami. Okay, seorang hakim, mahkamah, kalau dia nak jatuhkan hukum, dia lapar. Dia tak boleh. Dia mesti dalam keadaan yang mesti dalam keadaan yang tenang, mesti dalam keadaan yang cukup, sihat, elok, baru dia boleh buat. Dia bimbangi ada konflik. Macam tu juga kita ni, saya bimbang macam jadi macam isu-isu yang macam ni bila dipolitikkan, dia main tembak je. Yang penting orang tu musuh politik kita tembak je. Tapi tak apalah, saya setuju serah kepada pihak berkuasa untuk ambil tindakan yang sewajarnya. Salah, kalau tak salah, adili dengan baik, yang adil untuk dia. Tapi yang saya rasa yang lain sikit, kita punya lari sikit keluar. Satu, salahkah Melayu kaya? Keduanya, salahkah Cina kaya? Ketiga, salahkah India kaya? Keempat, salahkah Bumi Putra kaya? Salahkah seorang guru kaya? Salahkah seorang ahli politik kaya? Salahkah seorang doktor kaya? Dia tak salah. Dia salah kalau dia ada korupsi ya. So, kalau kita boleh berpijak atas asas itu, salah dia kat mana? Salah kalau ada korupsi. Salah kalau ada penipuan. Salah kalau ada pengkhianatan. Okay? So, kalau kita sepakat atas itu, kita tak perlulah nak tunding. Dia ni, sebab dia ni kawan ni. Sebab dia ni kroni. Sebab kita yang sama ada kita create benda tu, ataupun kita buat tuduhan palsu, ataupun kita buat assume, buat persepsi, sangkaan buruk. Okay? Ataupun benda tu betul-betul berlaku. So jadi nak justify, nak pastikan benda tu betul-betul berlaku, ni susah. Biarlah pihak berkuasa buat kerja tu. Okay, saya lebih selesa kalau macam Tun Daim ni, pada saya open secret dah. Kekayaan dia ni. Kalau tahulah, saya kecil-kecil dulu orang kata dia ada bank dekat situ. Walaupun kita tak tahu pun. Betul tak betul tak tahu. Betul tak betul tak tahulah. Orang kata dia ada bank di Afrika, orang kata aset UMNO banyak dia pegang. Orang kata. Semua orang kata. Wallahu a'lamu bisawab. Saya tak tahulah. Tapi yang kita tahu, orang kata dia kaya. Dia kaya. Betul lah tu. Jadi macam Syed Mukhtar kaya, macam Vincent Tan kaya, macam YTL kaya. Okay. So, jadi kekayaan ini saya rasa kalau kaya dengan cara yang betul, tidak ada masalah. Jangan kita timbulkan spekulasi dan prasangka buruk. Sebaliknya, kita kena ada satu hasad dengki yang baik. Hasad dengki ni ada kalau Nabi sebutkan, la hasada illa fitnatain. Jangan kamu berhasad kecuali pada dua perkara. Hasad dengki. Okay? Salah satu benda hasad dengki yang kita dianjurkan adalah bila kita tengok orang tu kaya, okay, kita jealous dengan dia, dengki dengan dia. Dengki dengan apa? Aku nak kaya macam dia sebab aku nak infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tu. Okey. Tapi kalau dengki dia kaya, kita kena cari jalan, kita kepak dia, pastikan projek dia terhenti, pastikan kerja-kerja dia orang kata apa? Dicantas, disusahkan. Itu dengki yang dilarang dalam agama. So, kalau kita pegang benda tu, kita nak hirau apa orang kaya? Apa masalah dia? Kita support je lah. Dia kaya, rezeki dia. Tapi kalau dia korup, dia buat benda-benda yang salah, kepada waktu itu kita kena make sure dia diadili di mahkamah. Dia cerita pasal kaya ni dok. Bila melibatkan orang politik ni, bukan senang kita nak justify. Susah kita nak justify. Dia berbalik pada soalan yang pernah saya tanya banyak kali juga, walaupun kita ni dua-dua masih lagi aktif dalam politik. Dia berbalik pada satu isu pokok. Kenapa orang gila-gila nak jadi ahli politik? Nombor satu. Nombor dua, kenapa orang gila-gila sangat nak jadi ahli politik yang ada jawatan? Itu nombor dua. Nombor tiga, kenapa orang gila-gila sangat nak jadi ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, memegang jawatan-jawatan GLC? Ini kenapa semua orang gila sangat?
Dan orang ni orang politik. Kita tak boleh nak nafikannya, Dok. Dan untuk kita mempertahankan perkara-perkara sebegini bukan mudah. Sebab buktinya obvious. Memang orang politik ni ramai yang kaya. Saya je tak kaya. Nak pertahankan payah. Nak pertahankan pun payah. Kita kata, kita tanya macam Dok punya soalan tadi. Seronok saya dengar. Salah ke orang Melayu kaya? Betul. Semua ni tak salah kalau dia tak ada korupsi, tak ada penipuan, tak ada dia mengkhianat. Tapi sejarah dan juga kisah-kisah yang kita dah pernah dengar dan kita lalui, melihat kekayaan-kekayaan ahli politik yang kadang-kadang sampai tak masuk akal, Dok. Bukan benda yang senang untuk kita pertahankan. Ya. Ada ahli politik, ni bukan UMNO, ni across the board Ya, UMNO semua. ke PAS ke DAP ke PKR, semua ahli politik. Semua reti. Kalau kita tengok bermula dengan tak ada apa-apa, ni antara yang paling dekat dengan saya jugalah, kan? Saya tengok dia tak ada apa-apa sampai ada segala-galanya. Alhamdulillah bagus. Kita boleh nak dengki. Tapi bila ada timbul syak, ini yang tak cun, ini yang macam pening kepala bila orang tanya kita. Mungkin kita ni tak ada hasad dengki yang nombor 2 tadi tu, kan? Kita pun tahu, saya pun nak berjaya jadi ahli politik yang kaya. Saya pun tak tahu macam nak jadi ahli politik yang kaya. Mungkin nanti komen-komen daripada pendengar boleh bagi tahu macam mana jadi ahli politik yang kaya. Tapi soalan ni lah, macam mana sampai jadi macam ni? Dan bila nak pertahankan, memang susah, Dok, nak pertahankan, Dok. Dah, okey, saya setuju yang tu. Saya setuju. Sebenarnya bila kita masuk join politik ni, kita satu langkah kepada menjerumuskan diri kepada fitnah. Berfitnah. Sama ada kita memfitnah orang ataupun kita terfitnah. Mengundang fitnah kepada kita. Okey. Contoh, saya kenal ahli-ahli politik yang memang dia ahli perniagaan. Memang kaya. Memang dah kaya. Dia mula kaya. Okey, family kaya. Dia pun sendiri kaya. Dan dia memang businessman. So jadi macam contoh kita katakan beberapa orang yang dikenali, Tun Naim, Datuk Seri Johari Gani. Itu memang company dia list. Sebelum jadi ahli politik dah kaya. Sebelum jadi ahli politik dah kaya. Jadi salah ke dia? Sebab tu saya katakan, orang nak buat tuduhan ni tahu dulu latar belakang orang. Okey, dan ramai juga ahli politik yang ada seorang kawan saya ahli politik YB tau. Saya terkejut. Dia ada kolam ikan. Saya ingat saya dah beratus dah kot. Ikan empurau. Yang mahal. Mahal tu. Beratus kolam dah dia ada. Dan dia rupa-rupanya ikan empurau di sekitar restoran-restoran mewah ni dia yang supply. Salah ke dia? Dia berniaga. Dia berniaga. Dan dia buat perniagaan tu masa dia kata masa dia sebelum join politik, dia berniaga kecil. Bila dia macam ni tau. Saya rasa satu benda yang orang kata ahli politik ni salah guna kuasa dan kedudukan dia untuk mendapat sesuatu. Sebenarnya bukan macam tu. Okay? Mungkin ada yang macam tu. Mungkin ada. Ada. Jangan kita nafikan, ada. Okay? Tapi kalau kita perasan, contoh simple je. Katakanlah kita cikgu. Kita dikenali oleh orang ramai. Cikgu baik dengan semua orang. Kita pergi beli ikan pun orang bagi murah. Orang bagi murah. Orang bagi lebih. Orang bagi ikan terbaik. Boleh potong queue. Cikgu. Itu salah. Etiknya apa sih bang? Potong queue tak kira. Semua sama je. Sepatutnya. Tapi oleh kerana kau dikenali, kau dihormati oleh masyarakat, cikgu kau baik. Tu ajar anak dia. Macam tu juga sebahagian ahli politik yang sebahagian tak kata kita tak ada semua, yang nakal lah. Yang sebahagian yang ada yang baik ni. Ada yang baik ni ada juga. Dah baik di kawasan. Baik di orang kampung. Pergi tolong orang masa susah. Masa banjir dia di air bersama-sama dengan penduduk kampung. Kemudian dia mendapat kemudahan lah. Contohnya. So, they based on networking dan hubungan. Cuma saya setuju 100%. Salah guna kuasa tak boleh. Saya salah guna kuasa tak boleh itu saya setuju. Tapi kalau oleh kerana hubungan baik dan networking dengan orang, okay, dan kemudian ada kelayakan dia, apa masalah? Itu kita kata tu. Jadi topik ni sebenarnya kita bukanlah nak pergi isu Tun Naim sangat pun. Bukanlah. Cumanya kita nak pergi gambaran bahawasanya apa dia kata,
kita kena faham, kita kena bersama atas satu prinsip. Tak perlu kita nak dengki siapa-siapa kaya ke, siapa-siapa ni ke. Kalau dia kaya-kaya. Kaya-kaya. Tapi kalau sekiranya berlaku korupsi, kita kena sama-sama memastikan perkara tersebut ditentang. Masa saya masuk politik, Dok, kalau saya boleh kongsi sikit, Dok. Saya jadi ahli UMNO dah lama. Tahun 2001 tak silap saya. Tapi saya tak pernah pegang jawatan. Saya ahli biasa je. Sehinggalah tahun 2018 bila UMNO kalah tu, saya nak masuk tanding lah. Masuk tanding. Saya tanyalah orang yang saya anggap macam bapa jugalah, orang politik juga. Saya tanya dia, saya nak masuk politik, apa nasihat dia? Dia kata, Agil, kalau you nak masuk politik, beginilah. Nak kena jaga diri tu seolah-olah kaki sebelah tu confirm neraka. Dia punya istilah tu dia kata, Agil, kalau nak masuk politik, you kena jaga diri you seolah-olah kaki sebelah dah confirm neraka. Tinggal sebelah lagi je. You nak tarik keluar ataupun nak masuk dua-dua kaki. Itu gambaran seorang ahli politik yang dah lama dah tak aktif dah pun. Dia lama, saya tak boleh nak sebut nama dia. Dan tak aktif dah pun. Itulah gambaran dia. Seolah-olah begitu, it's a fine line tau. Untuk ahli politik ni, sama ada dia buat salah atau dia tak buat salah. Macam tu punya sukar untuk ahli politik ini membezakan kadang-kadang sama ada dia mengambil kesempatan ataupun kesempatan itu diberikan kepada dia. Macam Dok cakap tadi lah. Dia sama ada dia ambil kesempatan, dia sedar tak sedar, ataupun kesempatan tu diberikan. Dan kadang-kadang bila kesempatan tu diberikan, itu orang lihat berlebihan. Orang pula lihat nampak berlebihan. Jadi it's not easy. Tak senang. I mean, kita tak envy ahli politik, dan tapi saya setuju bila saya terlibat secara aktif dalam politik, networking tu memang semakin lama makin besar. Makin lama makin besar. Dan terpulang kepada sesiapa yang nak bermain politik untuk menggunakan networking ni untuk apa? Adakah untuk kebaikan atau untuk keburukan? Macam saya kata tadi, it's a fine line to play with. You kena betul-betul orang kata berhati-hati dalam membuat segala tindakan, sebab tu orang politik ni senang buat salah. Senang buat salah, dan bila buat salah, kalau tak buat salah pun senang orang cari untuk nampak dia bersalah. Ini payah jadi ahli politik ni, Dok. Itu pandangan saya lah. Tapi yang bagusnya satu benda networking. Networking saya rasai benda tu. Masa saya confuse sama ada nak bertanding Exco Pemuda ataupun nak ditawarkan menjadi Exco Lantikan. Yang ni umum kena tahulah WBKJ masa tu. Nasihat saya, Fatul, you bertanding. Masa tu dia panggil saya ustaz. You boleh kenal orang lah. You bertanding. Saya kata, kenapa Chief? Saya kalau ikut tak nak pening-pening ni, nak bertanding semua ni. Kalau UMNO anak saya lantik je. Kan? Waktu tu 2013. Tapi kerja kata, Fatul, you bertanding. Saya kata, kenapa? Dia kata, bina networking dan ramaikan kawan. Jadi saya turun tour, dapat kenal orang di Johor, dapat kenal orang di Terengganu, dapat kenal orang di Kelantan. Dia kenalkan saya dengan orang kawan-kawan di Kelantan. So kita ada networking dan hubungan sampai sekarang. Saya pergi Kelantan cari orang ni. Pergi ke Terengganu jumpa orang ni. Pergi Perak jumpa orang ni. Dia ada istilah orang kata berpolitik ni seolah-olah bersahabat. Kita berkawan. Ya. Tapi balik pada topik yang berkaitan dengan Tun Daim ni, saya rasa kat sini kita kena careful lah. Ahli-ahli politik, satu, bila you jadi ahli politik, you are public figure. Bila you public figure, hidup you bukan milik you. Hidup kita sebagai ahli politik bukan milik kita dah. Dia milik rakyat. You pakai apa, you orang pakai tengok jam apa, you drive apa, you duduk mana, you makan kat mana, apa saja orang akan kutuk. Orang akan tengok, orang akan cari. And dengan dunia internet sekarang ni, it's not impossible lah untuk orang cari. Dia ambil gambar. Sampai ke sudah, sampai gambar. Sampai jam ni pun. Kasut kan? Apa, jam apa. Jam pun tak berani pakai ni. Pakailah jam murah ni. Tak berani nak pakai. Pasal apa? Nanti orang salah anggap. Kita tak nak. Saya pernah dapat satu masa jadi penterjemah kepada King Salman. Saya dapat dia. Jam Rolex. Yachtmaster. Saya ingat saya pergi cek buka harga tu masa tu, tak tahu, saya ingat saya 100,000 lebih. Masya Allah. Hadiah. Penterjemah aja. Okay, dia bagi hadiah, kau tak. Saya tak berani pakai. Saya tak berani pakai sampai sudah. Sampai sekarang? Sampai jual. Tak berani pakai dah jual. Rolex lah. Bahasa kan. So jadi bukan saya nak cerita kata kita tak boleh sebab apa, sebab lagi orang kata takkan kita setiap kali orang tak ambil gambar jam kita nak kena menjawab.
Tapi itulah hakikat dia. Itulah Itulah itu hakikat kita dia, kata Dok. kita ni adalah milik masyarakat. masyarakat. Untuk dia komen pakaian kita, dia komen baju kita, dia komen kepiah kita, dia komen jam kita, dia komen kasut Semua. kita, semua. Dia komen nampak macam caprice. Itulah. Okey. Jadi kita itu je untuk topik Tun Naim. Kita akan kembali dengan topik selanjutnya selepas ini, Dok. Relax, bro.